Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ada majlis di bulan Ramadan ni untuk kali pertama, dan sebulan juga kita berhenti daripada yang last. Yang last sepatutnya tentang sirah tapi tak jadi sirah. Kita cerita tentang komen tentang debat tu. Baik, kali ini kita sambung semula berkaitan dengan sirah Khulafa Ar-Rashidin, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan berlaku sekitar tahun 33 sampai 35. Jadi kebanyakan peristiwa berlaku dalam masa 3 tahun ni lah, 33, 34, 35 Hijrah. Dan kita dah sebut dalam kelas yang dahulu, di peringkat awal pemerintahan Sayyidina Uthman, orang suka dengan pemerintahan beliau. Orang kata Sayyidina Uthman bila memerintah lebih baik daripada Sayyidina Umar. Sebahagian orang kata sebab Sayyidina Uthman lembut dan juga tidak bersifat keras, bukan diktator lah, bukan diktator. Jadi pada peringkat awal ramai yang berpuas hati dan suka dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Tapi antara isu yang timbul ketika pemerintahan Sayyidina Uthman adalah beliau melantik ramai ataupun beberapa orang ahli keluarga beliau untuk menjawat jawatan sebagai gubernur. Ini isu yang berlaku, yang dipertikaikan. Nanti kita akan baca beberapa kritikan yang orang lemparkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan tentang melantik orang-orang yang ahli keluarga dia memegang jawatan, dan juga Sayyidina Uthman lebih lunak dengan gubernur dia. Dia tidak memaksa mereka dan dia mengikut banyak cadangan dan juga perkara yang dilakukan oleh gubernur. Ini antara isu yang timbul kepada Sayyidina Uthman. Jadi, antara perkara pertama yang berlaku, yang ditulis oleh penulis sirah, pada tahun 33 Hijrah, Sayyidina Uthman mengambil keputusan di Kufah untuk memecat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id atas tuduhan meminum arak pada ketika itu. Orang tuduh dia minum arak. Sayyidina Uthman ambil keputusan untuk pecat dia dan ganti dengan Sa'id bin Al-As, sepupu Sayyidina Uthman daripada adik-beradik dia, digantikan untuk menjadi pemerintah di Kufah. Riwayat sejarah menyebutkan Sa'id bin Al-As bila dia sampai ke Kufah, perkara pertama yang dibuat oleh Sa'id bin Al-As adalah dia cuci mimbar yang sebelum tu diduduki oleh Walid bin Uqbah, dicuci oleh Sa'id bin Al-As. Dia bersihkan mimbar tu dan lepas tu baru dia naik mimbar. Dan dia tidak disukai oleh orang Kufah. Ini antara pemberontakan pertama ataupun kritikan pertama. Di Kufah, orang tak suka dengan pelantikan Sa'id bin Al-As. Dan orang tak suka dia sebagai pemerintah. Satu kelompok orang di Kufah, mereka mula mengkritik Sa'id bin Al-As, dan daripada kritik Sa'id bin Al-As, mereka panjangkan cerita sehingga mengkritik dan menghina Sayyidina Uthman dalam majlis-majlis terbuka. Jadi beberapa orang, mereka mula menghina Sayyidina Uthman dan Sa'id bin Al-As. Akhirnya, pertembungan masa itu di antara Quraisy dan juga orang Iraq. Sa'id bin Al-As menyebut kelebihan Quraisy dan orang Kufah kata mereka lagi bagus daripada Quraisy. Mereka yang berperang, mereka yang mendapat harta rampasan, akhirnya nak kena bagi kepada orang Quraisy, merendahkan Quraisy. Itu yang berlaku di Kufah. Sa'id bin Al-As minta kepada Sayyidina Uthman, hantar kepada Sayyidina Uthman, beritahu kepada dia ada satu kelompok orang di Kufah yang memang tak boleh harap, menimbulkan perpecahan. Kalau mereka ini dibiarkan, lagi ramai orang akan ikut mereka dan semakin besar perpecahan di Kufah. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bagi arahan kepada Sa'id bin Al-As, pindahkan mereka ke Syam pada ketika itu. Syam dipimpin oleh Muawiyah. Dan apabila mereka dihantar ke Syam,
kata Sayyidina Uthman tulis kepada Muawiyah, inna nafaran qad khuliqu lil fitnah fa aqim alaihim wanhahum wa in anasta minhum rushdan faqbal wa in a'yuka fardudhum wa in a'yuka fardudhum alayya. Uthman kata, ada satu kumpulan manusia yang memang kerja mereka menimbulkan fitnah, aku hantar mereka pergi kepada engkau Muawiyah, pergi ke Syam. Kalau engkau boleh berlembut hati dengan mereka dan mereka pun boleh berdamai, terimalah pendamaian mereka. Tapi kalau tak boleh terima pendamaian, pulangkan mereka balik, kembali kepada Sayyidina Uthman ke tempat lain. Jadi hantarlah beberapa orang daripada Kufah pergi ke Syam, duduk dengan Muawiyah. Uthman pesan kepada Muawiyah, layan mereka dengan baik. Jangan layan mereka dengan jahat, bagi apa yang mereka nak. Apabila mereka sampai ke Syam, ketika itu Muawiyah pun ikut nasihat Uthman, layan mereka dengan baik. Muawiyah duduk dengan mereka, berdialog dengan mereka, cerita kepada mereka tentang kelebihan Quraisy. Banyaklah teks, kalau kita tengok buku-buku sejarah, banyak perbincangan antara mereka dan juga Muawiyah ketika di Syam ketika itu. Di Syam, orang ramai mengikut Muawiyah. Orang tak kritik Muawiyah. Dia berjaya menyatukan orang Syam untuk ikut dia. Tapi kelompok yang datang daripada Kufah ni, Muawiyah buat satu penempatan untuk mereka. Setiap hari Muawiyah akan pergi jumpa mereka, cakap dengan mereka, berdialog dengan mereka. Dan mereka ni kasar. Khawarij ni orang yang kasar. Bukan setakat Sayyidina Uthman, Muawiyah pun dia suruh letak jawatan juga. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, antara wakil dia Sa'sa'ah, Muawiyah jumpa dia. Dia kata, fa inna na'muruka an ta'tazila 'amalak. Fa inna minal muslimin man huwa ahaqqu bihi minka. Man ahaqqu bihi minka man kana abuhu ahsana qadaman fil Islam. Dia berkata kat Muawiyah, kami nak memerintahkan hang Muawiyah letak jawatan. Kerana di kalangan orang Islam, ada orang yang lagi bagus daripada engkau untuk menjawat jawatan sebagai gubernur di Syam. Dan bapa mereka lebih banyak berjasa dalam agama berbanding dengan bapa hang. Tengok jahatnya Khawarij ni. Dia pun nak gaduh dengan Muawiyah. Tak cukup dengan dia hentam Muawiyah, dia tarik cerita bapa Muawiyah, Abu Sufyan, yang lama lah bermusuh dengan Nabi SAW. Sa'sa'ah ni kata, bapa dia pun lagi baik daripada bapa hang, dia pun lagi baik daripada hang letaklah jawatan bagi kepada orang lain. Kata Muawiyah reply kepada mereka, Muawiyah kata, kalau aku diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk meninggalkan jawatan ini, aku akan tinggalkan jawatan. Tapi selagi aku tak diperintahkan oleh Amirul Mukminin, itulah jawatan yang aku akan pegang dan aku tinggal di sini. Muawiyah kata, aku dilantik oleh Umar. Umar takkan lantik orang melainkan orang yang dia redha. Umar lantik aku dan dia redha dengan aku tanpa ada sebarang komplain. Begitu juga aku dilantik oleh Uthman tanpa ada sebarang komplain. Jadi di sinilah tempat aku. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Khawarij, bila Muawiyah pergi ke tempat mereka pegang janggut Muawiyah. Pegang janggut dia, dia minta dia, hang letak jawatan. Tak ada guna hang pegang jawatan ni. Kata Muawiyah, inna hadhihi laysa bi ardil Kufah. Muawiyah kata kat depa, tempat yang hangpa duduk ni aku nak peringat, ini bukan Kufah. Dia ganas lah sebab Muawiyah masuk jumpa depa tarik janggut dia. Muawiyah kata, kamu bukan duduk di Kufah. Law ra'a ahlu Syam ma sana'tum bi ma malakat an anhahum ankum hatta yaqtulukum. Muawiyah kata, kalau ada orang Syam yang nampak perbuatan kamu, aku datang ni cakap dengan hampa elok-elok. Kalau ada orang Syam yang nampak cara hampa membalas kebaikan aku, pegang janggut dia dan halang dia, Muawiyah kata, aku tak mampu untuk tahan mereka daripada membunuh kamu. Muawiyah kata, aku layan hampa elok-elok, hampa buat perangai elok-elok kepada Khawarij yang pergi ke Syam dihantar oleh Muawiyah. Banyak tiap-tiap hari Muawiyah jumpa mereka, bagi nasihat kepada mereka, suruh mereka kembali untuk jangan timbulkan permusuhan, tapi mereka tak terima. Antara sebahagian kisah yang berlaku, Muawiyah tanya kepada mereka, bagi cerita dekat aku, salah seorang di antara mereka ni, Khawarij yang pandai bercakap, Muawiyah tanya, ada cerita dekat aku tentang penduduk negeri-negeri Islam. Muawiyah tanya. Dia kata, Ahlul Madinah ahrasul ummah ala syar wa a'jazahum anhu. Khawarij ni kata, orang Madinah adalah orang yang paling
banyak mengikut keburukan dan mereka tak mampu untuk menghalang keburukan. Wa amma ahlul Kufah, adapun orang Kufah, yarduna jami'an wa yusdiruna syatta. Orang Kufah ni bila dia nak pergi perang, depa jalan, depa keluar ramai-ramai sekali, tapi bila mereka balik, mereka berpecah belah. Wa amma ahlul Misr fahum awfan nas bisyar wa asra'uhum nadamah. Orang Mesir pula, mereka ni lah orang yang paling banyak melakukan buat salah, tapi mereka juga orang yang paling cepat untuk bertaubat. Wa amma ahlu Syam fahum atwa'un nas limursyidihim wa a'sahum limughwihim. Tapi yang aku lihat orang Syam yang duduk dengan Muawiyah ni, inilah kelompok yang paling taat kepada ketua mereka dan yang paling keras melawan dengan musuh mereka. Akhirnya Muawiyah duk bincang dengan mereka tiap-tiap hari sampai di Syam, tak ada kesan, tak bertaubat juga. Pemusuhan mereka sama. Idea mereka nak Muawiyah letak jawatan, Sa'id bin Al-As letak jawatan, Uthman bin Affan, tiga-tiga letak jawatan, khalifah dan gubernur. Maka Muawiyah pun tulis surat kepada Uthman, beritahu kat Uthman tak ada guna untuk simpan mereka ni, kelompok ni, keluarkan mereka daripada negeri Syam sebelum mereka keluarkan Syam. Sebelum mereka buat kacau di Syam pula. Mereka pun dikeluarkan. Apabila mereka ni nak dikeluarkan daripada negeri Syam, antara yang mendengar khabar tentang mereka adalah Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid. Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid ni pula adalah Gubernur Uthman di Hims ketika itu, di Syria. Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid, anak kepada Khalid Al-Walid, bagi tahu kepada Uthman, kalau Muawiyah tak nak terima mereka, bawa mereka mai ke Hims. Aku boleh terima mereka. Uthman pun terima. Ni tak bagi syarat dah. Tadi Uthman bagi syarat kepada Muawiyah, layan mereka elok-elok, cakap dengan mereka elok-elok. Kali ni Uthman tak bagi syarat. Jadi mereka pun pergi ke Hims untuk tinggal di tempat Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid. Sampai daripada situ, kata Abdul Rahman bin Khalid, ya alata syaitan, la marhaban bikum wala ahla. Jadi sampai-sampai tu, kelompok tu, Abdul Rahman bin Khalid Al-Walid kata, wahai alat-alat kepada syaitan, kamu ini bukan disambut dan juga tak ada selamat datang untuk kamu yang datang ke sini. Qad raja'a syaitan mahsuran wa antum ba'du nasyata. Sesungguhnya setelah syaitan diikat, kamu ini menjadi kelompok-kelompok yang masih lagi ada tenaga, ada kekuatan. Khasarallah Abdul Rahman illam yu'addibukum. Maka celakalah, Allah akan rugikan Abdul Rahman kalau Abdul Rahman ini tidak memberi adab dan mengajar kamu tentang adab. Dia kata, ya ma'syara man la adri a'arab hum am ajab. Wahai kelompok yang aku tak tahu kamu ni Arab ke ataupun orang bukan Arab. La taqulu li ma balaghani annakum qultum li Muawiyah. Abdul Rahman bin Khalid Al-Walid kata, hampa jangan mai cakap dekat aku perkara yang aku dengar hampa pernah cakap dahulu kepada Muawiyah. Ana ibnu Khalid bin Al-Walid. Aku adalah anak kepada Khalid Al-Walid. Ana ibnu man qad ajamathul ajimat. Ana ibnu faqir riddah. Aku adalah anak kepada orang yang telah mengkoyakkan orang-orang yang murtad. Bapak dia dululah. Wallahi la in balaghani ya sa'sa'ah anna ahadan mimma ma'i daqqa wa anaf anfaka thumma ghamasaka la atiranna bika tiratan ba'idatal mahwa. Abdul Rahman bin Khalid kata, kalau aku dengar ada satu orang je yang ketuk hidung kau, yang pukul hidung kau, wahai Sa'sa'ah, dan juga ada apa sahaja masalah bergaduh dengan kau, kamu ni yang datang ni, siapa sahaja orang Hims yang bergaduh dengan kamu, maka aku akan pukul kamu dengan pukulan yang menghilangkan kamu sejauh angin. Dia Abdul Rahman bin Khalid kata, hamai tempat aku, ini bukan tempat Muawiyah, aku tak layan hampa elok-elok. Dan sebulan mereka duduk di Hims, setiap kali Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid jumpa mereka, dia akan maki mereka. Dia akan jumpa mereka, dia maki mereka, dia akan hina mereka setiap kali dia jumpa. Jadi, sampai sahaja mereka di Hims, Khawarij ni mereka dah tak ada ruang untuk nak buat pandai. Tak boleh bagi ruang ke orang, tak boleh sebarkan da'iyah, sebab tiap-tiap hari kena maki dengan Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid. Di dalam sebahagian riwayat disebutkan, dia sebut kepada Sa'sa'ah tadi, Sa'sa'ah ni yang pergi debat dengan Muawiyah. Dia kata, ya ibnal khati'ah, wahai anak kepada perempuan yang buat salah. Itu dia panggil kepada Sa'sa'ah. A'lamtu anna man lam yasluhahu al-khair aslahahu syarr.
aku tahu bahawa orang yang tak layak dilayan dengan kebaikan, mereka ni patut dilayan dengan cara yang buruk. Malaka la taqulu kama balaghani annaka qulta li Sa'id wa Muawiyah. Jangan cakap kat aku sebagaimana dahulu engkau pernah cakap kepada Sa'id bin Al-As dan juga Muawiyah. Fayaqulun natubu ilallah aqilna aqalakallah. Jadi mereka ni pun bila duduk dengan Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid, barulah mereka menzahirkan taubat mereka. Kami dah tak mau lawan, kami nak berdamai, nak jadi baik. Lalu mereka minta izin nak pergi ke Osman. Jadi Osman pun benarkan mereka. Mereka balik pergi ke Madinah jumpa dengan Osman dan kemudian mereka balik semula. Mereka pilih untuk tinggal di Hims, sebahagian daripada mereka. Jadi ini adalah kelompok pertama yang menimbulkan permusuhan. Iaitu sekumpulan orang daripada Kufah pergi ke Syam, Muawiyah debat dengan mereka tak jalan. Kemudian mereka pergi ke Hims, mereka kena hina dan kena maki betul-betul dengan Abdul Rahman bin Khalid Al-Walid. Lepas tu baru mereka jadi baik sekejap. Ini peristiwa yang pertama. Kemudian antara yang berlaku lagi, tahun selepas tu, tahun ke 43, setahun selepas tu, tahun ke 43, dinamakan Yaumul Jur'ah. Yaumul Jur'ah ni hari di mana Sa'id bin Al-As dia dihalau keluar daripada perkampungan. Sa'id bin Al-As dihalau daripada Kufah. Tahun ke-35. Tahun ke-34. Sekali lagi, tersebar cerita di luar kota Madinah, orang mengkritik. Mereka mengkritik Osman beramai-ramai. Kritik, mereka kutuk Osman, mereka kutuk pekerja Osman. Cerita ini tak sampai kepada Osman. Osman tak tahu sebab di Madinah aman. Tapi di luar Madinah, ramai orang mereka sebarkan di antara mereka sesama sendiri fitnah untuk mengkritik dan juga menghina Osman. Tersebar berita penghinaan Osman. Bila berita ini tersebar, antara yang berlaku pada ketika itu, Osman bin Affan hantar beberapa orang untuk pergi ke negeri-negeri. Bila sampai kepada cerita untuk siasat. Tuduhan-tuduhan yang orang sebarkan ni betul ke? Jadi mereka ni pun pergilah. Antara yang dihantar adalah Amir bin Abdullah untuk pergi untuk siasat di negeri-negeri Saidina Uthman. Betul ke yang orang duk kritik pemerintah, tak buat kerja betul-betul, zalim dan sebagainya. Dan bila dia pergi, sampailah berita kepada dia. Orang mula mengkritik pekerja dia punya gubernur. Dan Osman panggil semua gubernur dia balik. Penasihat Osman, ahli syura dia untuk balik, tanya mereka apa keputusan yang patut dia buat. Dan bila mereka balik, antara yang dipanggil oleh Osman adalah Muawiyah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, Sa'id bin Al-As, Amr bin Al-As dan sebagainya. Panggil mereka balik, tanya mereka apa yang perlu mereka buat, apa pilihan yang terbaik. Mereka ni semua datang ke Madinah, jumpa Osman untuk bagi pandangan. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, hantar mereka ni pergi perang. Apabila mereka keluar pergi perang, mereka akan sibuk berperang, tak adalah permusuhan dalaman yang ditimbulkan oleh mereka. Itu pandangan Muawiyah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, sepupu Uthman, kata, mereka ni nak duit. Bagi kepada mereka kekayaan, mereka ambil kekayaan, dapat kekayaan tu, mereka pun tak timbulkan permusuhan dah. Amr bin Al-As, yang ketiga, Uthman tanya Amr bin Al-As, apa yang perlu aku buat? Kata Amr bin Al-As, fa'tadil awi'tazil. Ada dua yang boleh buat. Sama ada hang berlaku adil ataupun hang tinggalkan jawatan. Amr bin Al-As kata kepada Uthman. Ini satu jawapan yang mengejutkan Uthman. Amr bin Al-As ni antara orang yang baik dengan dia. Baik mempertahankan dia. Tapi dia sebut kepada Uthman, bila Uthman tanya dia, sama ada hang buat adil ataupun tinggalkan jawatan. Uthman tanya kepada Amr bin Al-As, lepas semua orang dah keluar, tanya dia, betulkah jawapan? Dia tak sangka jawapan yang akan diberikan oleh Amr bin Al-As. Kata Amr bin Al-As, aku tahu setiap kali aku bagi jawapan itu betul-betul keluar daripada pintu ini akan disebarkan kepada orang ramai. Kata Amr bin Al-As, aku tahu apa yang aku cakap ni akan sampai keluar dan orang akan dengar. Tujuan aku bagi jawapan itu adalah supaya sampai berita kepada Khawarij, mereka boleh mempercayai aku. Lalu aku akan dengar apa perancangan mereka dan sampaikan kepada engkau. Dan lepas peristiwa meeting ni, tahun 34, Osman hantar gubernur dia balik ke negeri masing-masing. Dan bila nak balik, Sa'id bin Al-As dihalang daripada memasuki Kufah. Orang Kufah tahan dia, tak bagi masuk.
Mereka tahan dia. Dalam sebahagian riwayat disebutkan di Kufah ketika itu ada Hudzaifah bin Yaman dan Abu Mas'ud, dua orang sahabat Nabi SAW. Ramai-ramai berkumpul di Kufah sebab nak halang Sa'id bin Al-As. Abu Mas'ud kata, demi Allah akan berlaku peperangan pada hari ini. Akan tertumpahlah darah sebab semua semangat nak tahan Sa'id bin Al-As. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, pada ketika itu dia kata, dalam riwayat disebutkan, wallahi la tarudduna ala aqibaiha wa la yakun fiha mahjamatu dam. Demi Allah akan selesai urusan pada hari ini dan takkan tertumpah sedikit pun darah. Wa ma ara al-yawm syai'an illa wa qad alimtuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Huzaifah, peristiwa yang berlaku pada hari ini aku telah pun dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman adalah penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia simpan nama munafik, dia simpan tentang fitnah. Jadi mereka ni berada di Kufah. Hudzaifah dan juga Abu Mas'ud. Kata Hudzaifah, demi Allah tak ada darah akan tertumpah pada hari ini. Apa yang berlaku pada hari ini tak lebih daripada apa yang aku telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Al-As datang, apabila dia sampai ketika tu dia dihalang dan dia balik. Dia balik, dia tinggalkan Kufah. Jadi itu antara peristiwa yang berlaku pada tahun 34. Bila dia balik, dia pun minta Abu Musa Al-Ash'ari. Orang Kufah minta, kami nak Abu Musa Al-Ash'ari. Tak mau Sa'id bin Al-As. Uthman terima. Uthman hantar Abu Musa Al-Ash'ari. Dalam sebahagian riwayat, bila Abu Musa Al-Ash'ari sampai, mereka suruh dia jadi imam. Abu Musa Al-Ash'ari kata, tak, aku takkan jadi imam, melainkan taat kepada aku dan taat kepada Uthman. Mereka kata, okey, hang jadi imam dulu. Abu Musa kata, aku takkan jadi imam, bukan tempat ni, melainkan janji dengan aku untuk taat kepada aku dan taat kepada Uthman. Orang Kufah kata, okay, kami taat kepada Uthman, baru dia masuk dan dia jadi imam ketika di Kufah. Ala kulli hal, antara berlaku ketika itu juga, di Madinah, Uthman banyak berbincang dengan Ali radhiyallahu anhuma. Banyak perbincangan mereka. Ali antara, nanti kita akan baca banyaklah, Ali antara orang yang sangat praktikal dan juga sangat pertengahan di dalam memberi nasihat. Ali bagi nasihat kepada Uthman. Dan Ali juga yang mempertahankan Uthman pergi berdebat dengan Khawarij masa dia mai serang Madinah nanti. Apabila Ali masuk jumpa dengan Uthman, Ali sebut kelebihan-kelebihan Uthman. Dia antara orang yang baik, orang yang dipuji oleh Nabi SAW. Tapi Ali pesan kepada dia, janganlah engkau menjadi sebab fitnah ini tersebar. Uthman ada banyak perbincangan yang panjang dan Ali sebut beberapa perkara yang orang kritik Uthman, asas-asas orang mengkritik Uthman. Di antaranya, Uthman lantik Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, sepupu dia, untuk jadi gubernur. Ali kata, kenapa lantik dia? Uthman kata, bukankah Umar telah melantik Mughirah bin Syu'bah? Adik-beradik dia juga. Umar lantik Mughirah bin Syu'bah, aku lantik Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, sama. Aku tak buat apa pun melainkan perkara sama yang dibuat oleh Umar. Ali kata tak sama. Bezanya, Al-Mughirah bin Syu'bah apabila dia buat kesalahan, kan ada tuduhan yang dia dituduh zina, kita dah baca dulu kan, orang tuduh zina, 3 orang tak cukup seorang saksi. Umar pecat dia dan Umar marah dia walaupun tak cukup saksi. Tapi engkau, wahai Uthman, apa sahaja dibuat oleh gubernur di luar, Abdullah bin Abi Sarh dan sebagainya, tak ada tindakan yang tegas. Sebab tu orang bantah. Ini antara dialog yang berlaku ketika itu. Dan juga Ali persoalkan Uthman, kenapa lantik Muawiyah? Uthman kata, bukan aku yang lantik Muawiyah. Muawiyah ni telah dilantik oleh Umar. Zaman Umar lagi, Muawiyah dah ada kuasa. Dilantik jadi ketua di Syam. Aku teruskan polisi Umar je. Kata Ali bin Abi Talib, hal ta'lam anna Muawiyah kana akhwaf li Umar min yarfa' ghulama Umar. Ali kata, wahai Uthman, tahu tak, yang Muawiyah di zaman Uthman, dia lebih takut, di zaman Umar, dia lebih takut kepada Umar daripada Yarfa'. Yarfa' ni hamba Umar takut kepada Umar. Itu beza dia. Ali kata kepada Uthman, sekarang ni tersebar fitnah di luar Madinah, Muawiyah buat apa sahaja keputusan yang dia nak buat. Yaqtati'ul umur dunaka. Dia buat keputusan sendiri. Tapi di zaman Umar, Muawiyah lebih takut kepada Umar daripada hamba Umar takut kepada Umar. Jadi perbincangan yang panjang lah berlaku di antara Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhu.
Dan kemudian Uthman keluar naik ke atas mimbar, dan Uthman sebut tentang polisi-polisi yang dia buat, dan dia sebut dia tak buat apa pun melainkan perbuatan itu telah didahului oleh Abu Bakar dan didahului oleh Umar. Dia hanya mengikut apa yang dilakukan oleh mereka. Antara penasihat Uthman di Madinah adalah Marwan bin Al-Hakam. Marwan ni ada nanti kalau kita boleh panjangkan nanti, Marwan dengan Ali ni dua-dua membeli nasihat yang bercanggah kepada Uthman. Marwan punya nasihat, dia bagi nasihat supaya Uthman mempertahankan kaum kerabat dia, mereka ada fungsi, mereka ada kekuatan, jangan pedulikan kata orang lain dan sebagainya. Ali punya nasihat pula, Uthman kena praktikal. Orang mengkritik Uthman disebabkan apa yang dilakukan oleh Muawiyah, kuasa besar Muawiyah, Abdullah ibn Abi Sarah dan sebagainya. Jadi dalam perbincangan itu, Marwan bin Al-Hakam, Marwan kata, kalau beginilah sikap di Madinah, orang tidak mempertahankan Uthman, kita berperang saja. Bergaduh betul-betul sebab dia frust orang tak pertahankan Uthman bersungguh-sungguh pada pandangan dia. Kata Uthman, uskut la sakit, da'ni wa ashabi. Hang duk diam, tinggalkan aku untuk berbincang dengan sahabat aku. Marwan ni dia ahli ibadat yang bagus, dipuji oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad puji, Imam Syafi'i puji, dan dia ada hubungan yang baik dengan Ahlul Bait. Sehingga dalam perang Jamal nanti kita akan baca, Ali tanya Marwan macam mana? Dia terbunuh ke tidak? Sebab dia disayangi dan dia kuat ibadat. Tapi dia agak taksub untuk mempertahankan Bani Umayyah. Dia kuat kepada Bani Umayyah. Dia jadi khalifah nanti Marwan selepas Uthman, Muawiyah, di kalangan Bani Umayyah lah. Muawiyah, lepas Muawiyah Yazid, lepas Yazid Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid pula dia tak ada anak, settle habis kat situ, sambung kepada dia punya sepupu satu set lagi, Marwan bin Al-Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Marwan ni zaman Uthman, dia banyak memberi nasihat kepada Uthman, dan nasihat dia tu tak sama dengan nasihat Ali. Jadi itu antara yang berlaku di Madinah pada ketika itu. Dan pada tahun 35 Hijrah, antara peristiwa yang berlaku pula, 35 Hijrah ini kali pertama timbulnya watak Abdullah bin Sabah, Yahudi yang datang daripada Yaman yang memeluk Islam. Ini semua benda-benda yang berlaku tempoh masa yang sama. Abdullah bin Sabah, dia pergi ke banyak tempat, sebarkan dakwah dia, orang tak terima. Dia sebarkan, apa yang dia nak sebarkan? Dia pergi kepada orang ramai, dia nak sesatkan orang Islam. Dia kata, kalaulah Allah berkuasa untuk hidupkan balik Nabi Isa, takkanlah Allah tak berkuasa untuk nak menghidupkan balik Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad lagi power daripada Nabi Isa. Tengok, ini ditimbulkan oleh Abdullah bin Sabah, Yahudi ni. Tak ada siapa terima dakwah dia. Orang kata dia bodoh. Sampai dia pergi ke Mesir. Orang Mesir ni orang paling teruk lah pada ketika itu. Orang Mesir terima dia punya logik. Sampai di Mesir, dakwah dia tu diterima. Orang Mesir mula fikir, betul juga. Kalau Allah boleh menghidupkan Nabi Isa AS, dan Allah janji Allah akan hidupkan dia semula, turunkan dia semula, takkan Nabi Muhammad tak boleh datang balik? Orang Mesir terima. Jadi Abdullah bin Sabah, dia mula meninggalkan kepada mereka bahawa Nabi Muhammad akan datang semula, Nabi Muhammad akan jadi qadhi, dan Ali adalah pemegang wasiat Nabi Muhammad yang sepatutnya jadi khalifah. Uthman telah merampas kuasa daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah punya fitnah bermula di Mesir, dan fitnah ini tersebar ke banyak negeri lain. Disebarkan oleh ramai orang, satu negeri pergi ke satu negeri, sehingga akhirnya fitnah ini disebarkan oleh ramai orang, kecuali di Madinah sahaja tak tersebar. Di Madinah orang tak tahu tentang fitnah ini. Dan setelah banyak tersebar fitnah yang mula daripada Abdullah bin Sabah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sekali lagi dia memanggil gubernur dia balik ke Madinah untuk siasat dakwaan orang tentang gubernur dia. Dia hantar orang siasat dan dipanggil orang balik untuk melihat keadaan mereka. Uthman panggil mereka, dan Uthman pesan kepada gubernur dia untuk layan orang dengan baik dan buat kerja dengan baik supaya orang tak kritik. Muawiyah dipanggil, Abdullah bin Sa'ad dipanggil, Abdullah bin Amir dipanggil. Bila mereka datang, mereka kata ke Uthman, di negeri kami tak ada masalah. Tak ada siapa pun kritik.
Dan wakil yang Osman hantar ke negeri-negeri Kufah, Basrah, Syam, tak ada siapa pun kritik dia. Tapi surat menyurat kritikan tentang Osman disebarkan. Kaki fitnah ni sebar. Sehingga Muawiyah tanya kepada Osman, wakil yang kau hantar, ada tak depa kritik pemerintahan kami? Osman kata tak ada. Muawiyah kata ahli bilad, penduduk satu negeri lebih mengetahui keadaan di negeri itu. Bila Osman panggil mereka bagi alasan, kami tak ada apa yang perlu kami perbaiki, negeri depa elok. Itu yang berlaku pada ketika itu. Kemudian di antara mereka ramai yang memberi nasihat kepada Osman apa yang Osman perlu buat berdepan dengan urusan ini. Antara yang berpesan kepada Osman, wali perintah dia kata, ini adalah masa dia kena lawan dengan Khawarij. Mereka mula di Kufah, peristiwa itu sampai tersebar di Mesir dan mereka semakin ramai, jadi Osman perlu lawan dengan Khawarij. Osman kata, aku tahu akan berlaku peristiwa di mana perpecahan akan berlaku, fitnah akan tersebar. Tapi kata, wa inna ruhal fitnah ladairatun. Sesungguhnya kisar fitnah ni akan terus bergerak dan akan berjalan. Tapi fatuba li Uthman in mata walam yuharrikha. Osman kata alangkah baiknya kalau Osman mati dalam keadaan bukan dialah yang menggerakkan pengisar fitnah ini. Osman kata aku tahu fitnah pasti akan berlaku, tapi aku harap supaya sampai aku mati, fitnah ini bukan berlaku disebabkan oleh tangan aku. Bukan aku yang buat fitnah. Jadi Osman memilih dia abaikan penasihat dia, gubernur-gubernur di luar untuk dia lawan dengan Khawarij. Osman memilih untuk dia tak lawan dengan mereka. Apabila Osman ketika berada di Madinah, Osman ketika itu duduk di antara perbincangan ada Ali, Talhah, Zubair dan Muawiyah ada di situ juga sekali. Ali, Talhah, Zubair ni penting sebab Khawarij nak depa 3 orang jadi pemerintah. Nanti kita sambunglah. Muawiyah sebut kepada mereka bertiga, qad fashiltu maqalata khiftuha alaikum fama atabtum fihi min syai'. Muawiyah kata, aku dengar ungkapan-ungkapan fitnah-fitnah yang orang sebar tentang kamu. Tapi aku tak dengar seorang pun daripada kamu mengkritik ungkapan-ungkapan ni. Disebut kepada Ali, Talhah dan juga Zubair ketika itu di Madinah. Dan mereka bantah, mereka mempertahankan Osman ketika itu. Sekali lagi, perbincangan berlaku pada ketika itu, antara yang dikritik oleh mereka, Osman bagi duit kepada beberapa orang anak saudara dia yang susah, dia bagi duit. Ali, Talhah dengan Zubair dengar penjelasan Osman. Osman kata, kalau perbuatan aku tu salah, aku tak boleh bagi duit kepada kaum kerabat aku, apa bagi tahu kat aku tarik balik, pulangkan semula. Jadi ketiga-tiga ni, Ali, Zubair dan Talhah radhiyallahu anhum, mereka bagi tahu kepada Osman perbuatan hang salah. Tak boleh bagi duit kepada mereka dan Osman setuju. Osman kata kalau begitu pulangkan semula. Antara yang pulangkan, Abdullah ibn Khalid bin Usaid, dia pulangkan 50,000 dan juga Marwan 15,000. Osman dengar nasihat daripada ketiga-tiga mereka pulangkan balik. Muawiyah ketika berada di Madinah, masa perbincangan tu, Muawiyah kata ke Osman, "Ukhruj ma'i ila Syam fa innahum 'ala ta'ah." Muawiyah kata kepada Osman, ikut aku pergi ke Syam. Kerana orang di Syam mereka akan taat dan dengar kepada Muawiyah. Kata Uthman, la abi'u jiwar Rasulillah bi syai'in wa in kana fihi khayta unuqi. Uthman kata aku takkan menjual duduk dekatnya dengan Nabi SAW dengan satu harga pun, sekalipun tali diikat di leher aku. Kata Muawiyah, fa in ba'astu ilaika jundan minhum yuqimu ma'aka linaibatin innabat. Muawiyah kata, boleh tak kalau tak mau aku hantar tentera daripada Syam untuk mempertahankan kau. Apabila ada yang nak datang menggigit, tentera ni mempertahankan kau. Kata Uthman, la adhiqu ala jirani Rasulillah. Aku tidak akan menyempitkan jiran-jiran Rasulullah di Madinah dengan yang tentera yang nak datang ni. Tengok Uthman punya relax, dia punya sabar. Muawiyah kata kat dia, ikut aku pergi ke Syam. Dia kata, aku takkan tinggalkan duduk dekat dengan Nabi SAW. Muawiyah kata ada, aku hantar tentera daripada Syam mempertahankan kau. Uthman kata aku tak mau menyempitkan jiran-jiran Nabi yang duduk di Madinah. Dan ketika semua offer Muawiyah tidak diterima,
Muawiyah nak balik ke Syam, dia nak tinggalkan Uthman, dia sebut kepada Ali, Talhah dan juga Zubair. Kata dia, wa inni qad khallaftu fikum syaikhan fastawsu bihi khairan wa katifuhu takunu as'adu minhu bidzalika. Muawiyah pesan kepada Ali, Talhah dan Zubair, aku tinggalkan kepada kamu satu orang tua, iaitu Uthman, jagalah orang tua ni elok-elok dan berdirilah bersama-sama dengan dia, itu akan membahagiakan kamu. Thumma wadda'ahum wa madha. Kemudian Muawiyah tinggalkan mereka dan dia keluar daripada Syam. Dia pesan dekat 3 orang, jaga Uthman elok-elok. Dan apabila Muawiyah, Ali balas kepada Muawiyah, kata Ali, kuntu ara fi hadha khaira. Ali kata, tak ada masalah, kami akan bersama dengan Muawiyah, kami akan bersama dengan Uthman. Kata Zubair, wallahi ma kana qad a'zam fi sadrika wa sudurana minhu al-yawm. Zubair kata, wahai Muawiyah, tidak ada yang lebih besar di jiwa kami dan juga jiwa engkau, wahai Muawiyah, pada hari ini lebih daripada Uthman. Jadi Zubair dan juga Ali bagi kata putus kepada Muawiyah yang mereka akan mempertahankan Uthman. Lepas tu Muawiyah pun keluar daripada Madinah, pergi balik ke Syam. Di Mesir, di antara yang menimbulkan fitnah, kadang-kadang ialah nanti kita akan sebut banyak juga, sebahagian orang yang kita tak sangka. Di antara yang menimbulkan fitnah, menimbulkan orang ramai, menghidupkan api permusuhan kepada Uthman adalah 2 orang anak kepada sahabat Nabi SAW. Satu, Muhammad bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Satu lagi, Muhammad bin Abu Hudzaifah, anak kepada Abu Hudzaifah. Ini 2 watak yang menimbulkan banyak permusuhan kepada Uthman. Ini nak cerita bahayanya fitnah Khawarij. Dia masuk dan dia melibatkan orang yang kita tak sangka-sangka pun. Walaupun sebahagian riwayat dhaif, tapi riwayat yang menyatakan bahawa Muhammad bin Abu Bakar terlibat ni sangat banyak. Sekurang-kurangnya, dia terlibat menghidupkan api orang untuk bermusuh kepada Uthman daripada Mesir. Dan menggalakkan orang untuk keluar daripada Mesir untuk pergi serang Madinah, serang Uthman. Dan kebanyakan riwayat menyebutkan dia ada sekali. Nak tunjukkan angin Khawarij yang datang, yang dia perserang tu Uthman. Dan yang terlibat sama anak kepada Abu Bakar. Dan peristiwa itu berlaku. Akhirnya, pada tahun 34 ni juga, mereka keluar beramai-ramai untuk pergi ke Madinah atas alasan nak kepung Uthman, nak minta Uthman untuk tarik diri. Antara yang pergi pada ketika itu dari Ahlu Basrah. Daripada Basrah 500 orang, daripada Kufah 500 orang, daripada Mesir 500 orang nak pergi ke Madinah nak kepung Uthman. Minta dia untuk letak jawatan. Ahli Basrah, mereka pergi ke Dha Khashab. Dia duduk di tempat namanya Dha Khashab. Ahli Kufah, mereka duduk di A'was. Dan orang Mesir, mereka duduk di Dha Marwah, dekat dengan Madinah. Orang Basrah kata, kami nak Talhah jadi pemerintah. Ganti Uthman, kami nak Talhah. Orang Kufah kata, kami nak Zubair jadi pemerintah. Orang Mesir kata, kami nak Ali jadi pemerintah. Surat-surat yang tersebar di kalangan mereka ni, para sahabat tak tahu pun. Para sahabat tak ambil tahu. Tapi Khawarij punya gambaran tersebar di kalangan mereka yang mereka telah disokong oleh sahabat Nabi. Mereka anggap perjuangan mereka ini disokong oleh Ali, oleh Talhah, oleh Zubair. Dan mereka masuk ke Madinah tu, nak minta 3 orang ni, salah satu di antara 3 untuk menggantikan kedudukan Uthman. Dan akhirnya, mereka hantar 1 orang untuk masuk ke Madinah, siasat betul-betul bagaimana kedudukan orang Madinah. Kata mereka, kalau orang Madinah tak terima kita, kalau para sahabat Nabi tak terima kita, kita balik. Tapi kalau para sahabat di Madinah ini tak ada penentangan terhadap kita, kita akan masuk dan lunaskan apa yang kita nak, jatuhkan Uthman. Sebab itu sebahagian penulis sejarah kata, yang mempertahankan Uthman pada peringkat awal ni tak ramai, hanya sebahagian para sahabat, yang lain bersifat berkecuali pada ketika itu. Tapi kemudian kita akan lihat para sahabat Nabi SAW mempertahankan Uthman. Apabila mereka masuk, mereka jumpa dengan isteri Nabi SAW, Ali, Talhah dan juga Zubair, minta izin. Kami nak masuk, kami nak tekan Uthman sehingga Uthman letak jawatan. Itu sahaja permintaan kami. Para sahabat Nabi memilih seorang jurucakap di antara mereka, Ubay bin Ka'ab, halau mereka keluar dan keluarkan mereka daripada Madinah. Itu satu riwayat. Dalam riwayat lain,
Orang Mesir jumpa dengan Ali radhiyallahu anhu sebelum masuk ke Madinah. Orang Mesir jumpa Ali. Mereka lihat Ali tengah gantung pedang. Mereka minta kepada Ali untuk kami nak bai'ah hang Ali untuk jadi pemerintah. Ketika itu anak kepada Ali, Hasan tak ada. Hasan duduk pergi berkawal di rumah Uthman. Ini sikap para sahabat Nabi. Walaupun Syiah nak timbulkan pemusuhan di antara mereka, tapi semua anak sahabat Nabi, anak kepada Ali, anak kepada Zubair, anak kepada Talhah, anak mereka duduk di rumah Uthman. Sebab berita kedatangan pemberontak daripada Mesir, Kufah dan Basrah dah tersebar. Mereka jumpa Ali, mereka kata kami nak bai'ah hang jadi khalifah. Kata Ali, laqad alima as-salihun anna jaysha dhil marwa wa jaysha dhil khashab wal a'was mal'unina ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali kata sesungguhnya orang-orang saleh semua tahu bahawa tentera daripada Dhul Khashab, Dhul Marwah dan juga tentera yang datang daripada A'was, mereka ini semua dilaknat di atas lisan ataupun lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi jumpa Zubair. Zubair bagi jawapan yang sama. Orang-orang saleh tahu dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentera-tentera yang datang daripada 3 tempat ni adalah dilaknat. Dan Talhah juga bagi jawapan yang sama. Dan kemudian bermulalah peristiwa mereka kepung Madinah pada ketika itu. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Madinah dikepung selama 40 hari oleh orang yang datang daripada 3 negeri ni. Kenapa mereka kepung? Mula-mula mereka datang. Bila mereka datang, Uthman hantar Sayyidina Ali untuk berhujah dengan mereka. Dalam riwayat sejarah menyebutkan Ali agak keberatan mula-mula. Ali sebut kepada Uthman, engkau minta nasihat aku tapi akhirnya engkau mengikut nasihat Bani Umayyah. Uthman kata aku akan ikut apa sahaja nasihat yang Ali bagi, dia ikut. Ali pergi bincang dengan mereka, minta mereka untuk balik. Dalam riwayat disebutkan mereka balik. Sebahagian mereka jumpa dengan Ali, Ali sebut kepada mereka offer daripada Uthman, mereka balik. Uthman akan memperbaiki pemerintahan dia, mereka akan balik. Tapi dalam riwayat lain juga disebutkan apabila mereka dah balik, tersebar surat fitnah. Ini satu cerita yang wallahu a'lam, kita tak tahu situasi sebenarnya macam mana sebab riwayat berbeza. Sebahagian riwayat kata bila mereka dalam perjalanan nak balik, ketika itu mereka jumpa surat yang ditulis oleh Uthman untuk dihantar kepada gubernur dia apabila sampai orang-orang ni bunuh mereka di negeri mereka. Satu version. Version yang lain pula kata mereka dah balik dah. Apabila mereka balik, ketika itu baru sampai satu surat ke negeri mereka. Dihantar oleh hamba kepada Uthman. Ghulam Uthman. Mereka tangkap Ghulam Uthman dan mereka tanya. Peristiwa ni sampai ke Madinah. Ali tanya, siapa yang tulis? Uthman kata, wallahi bukan aku tulis surat itu. Ali dengan Muhammad bin Maslamah, 2 orang sahabat Nabi SAW tanya Uthman. Uthman kata, aku tak tulis. Ali pergi berhujah dengan Khawarij. Bukan Uthman yang tulis. Khawarij kata, mana boleh bukan Uthman tulis? Dihantar oleh hamba Uthman, naik kuda Uthman dengan cop Uthman. Khawarij kata antara 2, kami kena pergi ke Madinah, kepung Madinah semula, sebab kalau Uthman yang tulis artinya Uthman telah mengkhianati kami, dia suruh kami balik, lepas tu dia buat begini. Kalau bukan Uthman yang tulis, artinya Uthman lemah, orang boleh tulis atas nama dia dengan suka hati. Siapa yang tulis? Tak tahu siapa tulis. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Muhammad bin Maslamah kata Marwan tulis. Wallahu a'lam. Tapi bila tersebar surat ini, mereka datang semula dan mereka kepung semula Madinah. Ini untuk kali yang kedua. Pengepungan mereka daripada datang awal dihalau balik oleh Sayyidina Ali, mereka datang kali kedua dan mereka kepung Madinah. Dan ketika peristiwa pengepungan Madinah ini dalam riwayat disebutkan 40 hari mereka datang, mereka kepung Madinah. Para sahabat Nabi pada ketika itu sebahagian mereka di rumah, mereka masuk. Khawarij kata man kaffa yadahu fahuwa amin. Siapa yang tak angkat senjata, mereka selamat, tidak berperang. Mereka kepung Uthman, semua orang tidak dibenarkan mengangkat senjata. Madinah ketika itu dikawal oleh Khawarij selama 40 hari. 30 hari pertama Uthman masih lagi pergi ke masjid, Uthman masih lagi solat di masjid, sampai lepas tu Uthman tak pergi dah lah, dia halang Uthman pergi ke masjid. Dan antara peristiwa yang berlaku juga, satu hari pada hari Jumaat, Uthman keluar untuk solat. Ketika dia naik atas mimbar, kata Uthman, ya haula Allah Allah, fa wallahi inna ahlal Madinah la ya'lamuna annakum mal'ununa ala lisani Muhammad. Kata Uthman, demi Allah,
sesungguhnya ahli Madinah tahu bahawa kamu ini adalah orang yang dilaknat dengan lidah Nabi SAW. Famhul khata' bis-shawab. Kamu memadamkan keburukan. Famhul khata' bis-shawab. Padamlah kejahatan dengan kebenaran. Berdiri Muhammad bin Maslamah, dia kata, ana ashhadu bidzalika. Aku bersaksi bahawa kata-kata Uthman ni betul. Kami dengar daripada Nabi SAW, orang-orang yang datang ke Madinah ini adalah orang yang dilaknat. Kemudian mereka dudukkan, paksa Muhammad bin Maslamah untuk duduk. Mereka pukul Uthman pada ketika itu sebab 40 hari itu dikawal oleh Khawarij. Sebahagian sahabat Nabi, Zaid bin Thabit, pada ketika itu juga berdiri untuk mempertahankan Uthman. Zaid bin Thabit. Apabila dia berdiri, dia juga dipaksa dan didudukkan oleh Khawarij. Sahabat Nabi SAW mempertahankan Uthman. Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Husain bin Ali, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah yang berada di Madinah mempertahankan Uthman, duduk di rumah Uthman. Sentiasa ada dengan Uthman. Ali radhiyallahu anhu juga duduk di rumah Uthman. Sentiasa datang ketika Uthman kena pukul tu. Ali datang. Ali, Talhah dan Zubair selalu datang ke rumah Uthman melawat dia. Dalam sebahagian riwayat disebutkan ketika Ali datang, dia selalu disindir oleh Marwan. Ini yang kamu nak supaya setelah Uthman tak ada, kamu boleh ambil jawatan. Dan juga akhirnya ada sedikit peristiwa di antara Ali dan juga Marwan. Ali tak datang lagi dah. Tapi sikap para sahabat ketika itu, mereka bersama dengan Uthman. Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, Sa'ad bin Abi Waqqas dan anak kepada para sahabat, mereka bersama untuk mempertahankan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ke apa ni? Oh, dekat buat besar dah. Tak ada cerita apa? Tak ada cerita peristiwa Uthman kena ni. Uthman kena bunuh. Sikitlah sambung sikit dalam bab ni juga. Antara peristiwa yang berlaku juga ketika itu, bila Uthman bersetuju untuk mengikut nasihat Ali radhiyallahu anhu, dia naik ke atas mimbar dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kerajaan dia dan sebagainya. Uthman sebut, Ali bagi nasihat. Ali kata kalau nak diamkan kritikan, nak diamkan kutukan orang ramai ni, buat begitu. Uthman buat begitu. Tapi bila Uthman balik ke rumah, dia jumpa dengan Marwan bagi pandangan yang berbeza kepada Uthman. Dia kena mempertahankan Bani Umayyah, orang-orang yang dia lantik sebagai pemerintah Bani Umayyah dan sebagainya. Uthman kata kepada Marwan, kalau begitu hanglah pergi cakap dengan orang. Marwan keluar dan dia cakap dengan orang. Dia berdiri depan pintu rumah Uthman. Marwan beritahu kepada orang ramai, kamu semua nak ambil kekuasaan daripada Bani Umayyah dan kamu takkan dapat pun. Kamu nak rampas daripada kami, kamu takkan dapat. Peristiwa ni orang cerita dekat Ali. Bila orang cerita dekat Ali, Ali sebut kepada Ali datang kepada Uthman, Ali jumpa hang janji dengan aku tadi lain. Tapi akhirnya Marwan bagi nasihat berbeza dan hang ikut nasihat yang berbeza. Nailah, isteri kepada Uthman, dia sebut kepada Uthman, kalau hang ikut nasihat Marwan, Marwan akan bunuh hang. Ikut nasihat Ali lebih baik. Dalam sebahagian riwayat disebutkan lepas tu Ali tarik diri. Ali kata, macam ni aku tak boleh pertahankan hang. Uthman ikut Ali. Sampai sebahagian riwayat Ali kata, dalam riwayat sejarah disebutkan Ali berlepas diri, dia tak mahu tolong Uthman dah. Uthman ikut dia. Malam Uthman pergi ke rumah dia, pujuk Ali. Jadi itu peristiwa yang berlaku pada ketika itu. Tapi dalam pada itu, anak-anak mereka, anak-anak para sahabat sentiasa duduk dengan Uthman radhiyallahu anhu. Dan sebelum berlaku peristiwa kena kepung tu, Ali telah berjasa untuk mengeluarkan Khawarij daripada Madinah. Dia jadi juru cakap Uthman. Dan ketiga-tiga mereka, macam kita sebut tadi, mereka firm. Orang mai jumpa nak bai'ah. Ini kita kena jawab betul-betul lah ni bila dia cakap bab ni. Orang suka kata ketika tu Uthman ditentang oleh para sahabat. Ada riwayat-riwayat, tapi riwayat yang sahih pada ketika itu, mereka bertiga, Ali, Talhah dan Zubair, tiga-tiga tidak berganjak mempertahankan Uthman. Sebab tu saya kata, pendirian Ali pada ketika itu, walaupun dia jujur dengan Uthman, Ali melihat Uthman bagi kuasa yang terlalu banyak kepada Muawiyah. Ali sebut kepada Uthman. Ali melihat Uthman bagi kemudahan yang banyak kepada keluarga dia. Tapi bab mempertahankan Uthman, mereka tak berbeza pandangan. Orang mai nak bai'ah mereka, Ali, Talhah, Zubair. Tiga-tiga kata, kamu ni dilaknat, pergi balik. Betul-betul mempertahankan Uthman. Tapi ala kulli hal, dalam sejarah dia berlakulah. Uthman punya pendirian pula, dalam sebahagian riwayat disebutkan Uthman kata, kamu diam apabila perkara sama dilakukan oleh Umar, sebab Umar bersikap keras, kamu tak ada kuasa untuk bersuara pun.
Umar diamkan kamu. Apabila Umar lantik Mughirah bin Syu'bah, tak ada siapa berani kata apa-apa kepada Umar. Tapi kamu bersuara di zaman aku sebab aku diam. Sebab dia diam, dia tidak membantah, dia bagi ruang untuk mereka bercakap, dia tidak memerangi orang yang bermusuh dengan dia. Sebab itu mereka kritik dia. Nampak? Dua dimensi berbeza pada ketika itu. Berhenti 2 minit lagi. Okey. Kita kena sambung apa? Lain kali lah kot. Bagaimana tahun 35 kita berhenti dekat ni dulu. Mereka datang dan mereka kepung Madinah pada ketika itu. Nanti kita akan sambung next kuliah seterusnya tentang bagaimana peristiwa mereka membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Bila kita nak sambung ni? Next. Kita mau lepas raya lah kot, insya-Allah. Kelas seterusnya kita sambung lepas raya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.